Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala nabiyyin tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhihil karim wa ala alihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin 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 ya rabbal alamin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat sidang pendengar yang mengikuti live kita pada hari ini, di kalangan asatizah, pada tuan-tuan guru, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat, adik kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada minggu lepas kita selesai bincang berkenaan dengan tajuk tanda-tanda baligh bagi seseorang. Yang mana tanda baligh ni kita sebut, ianya adalah tanda bagi diletakkan tanggungjawab. Bermulanya tanggungjawab ataupun beban tugas seorang Muslim itu, dia kena tanggung sendiri dah segala kewajipan yang dia kena buat, dan dia juga tanggung segala keburukan, segala maksiat ataupun segala perkara yang dia buat melanggar syarak tu ditanggung sendiri dah. Baik, dan kita sebut juga pada minggu lepas sedikit perkara yang disebut oleh Syekh Nawawi Al-Jawi rahimahullahu taala, yang disebut dalam kitab dia Kasyifatus Sajah. Dia terang berkenaan dengan apa dia kewajipan bagi ibu bapa ataupun penjaga terhadap anak-anak yang telah sampai umur baligh ataupun yang belum sampai umur baligh, yang mumayyiz, walaupun masih lagi belum dibebankan dengan tanggungjawab anak-anak ni, akan tetapi ibu bapa ada kewajipan yang dia nak kena buat. Secara khususnya dia suruh anak-anak ni untuk tunaikan kewajipan-kewajipan yang kita dah senaraikan dah. Yang paling besar sekali semayang dan perkara-perkara yang berkait dengan semayang, dan begitu juga puasa, begitu juga perkara-perkara lain lah yang menjadi kewajipan kepada seorang mukmin. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan terus lagi masuk ke tajuk yang seterusnya. Selepas pada tajuk tanda-tanda baligh itu, kita masuk ke, kalau dalam buku tu, dalam buku yang kita gunakan sebagai rujukan, iaitu Safinatun Najah, terjemahan daripada pihak Ruwaq Jawi ni, kita akan masuk ke bab yang pertama, iaitu bab at-taharah, iaitu bab kesucian ataupun bab kita panggil bab bersuci. Dalam kitab-kitab fiqh, inilah bab yang sememangnya dimulakan sebagai menandakan bahawa kewajipan yang paling kecil, tapi yang paling utama dan paling besar sekali dalam titik mula ataupun tertib seseorang itu dalam nak laksanakan kewajipan dia sebagai seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau buku pada muka surat 11 ataupun muka surat 12. InsyaAllah pada hari ini kita akan masuk tajuk yang mula-mula disebut di dalam kitab Safinatun Najah ni adalah kitab syarat-syarat istinja, ataupun syarat-syarat istinja lah, disebut berkenaan dengan istinja dulu. Kita akan baca sekali lalu apa yang disebut oleh tuan pengarang kitab kita, dan kita akan baca terjemahan, dan selepas pada tu kita akan huraikan satu persatu insya-Allah. Yang ada bersama dengan kita tengah live sekarang, bolehlah share kepada rakan-rakan ataupun ke dalam mana-mana tempat, supaya mungkin ramai lagi yang mungkin boleh ambil faedah dan manfaat daripada live kita pada pagi ini insya-Allah.
Baik, qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'alallahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa bi'ulumina wa bi'ulumikum fid dharain amin. Baik. Faslun syurutu ijza'il hajari thamaniyah. Satu fasal pada menyatakan berkenaan dengan syarat-syarat istinja dengan menggunakan batu. Fasal pada menyatakan syarat-syarat sah ataupun syarat-syarat dikira sah batu itu ada 8. Jadi syarat untuk kita beristinja menggunakan batu ni dalam kitab ni sebut ada 8 syarat. Ayyakuna bi thalathati ahjarin. Syarat yang pertama adalah beristinja adalah dengan menggunakan 3 ketul batu. Dan kita akan sebut lepas ni apa yang dimaksudkan dengan 3 ketul batu ni. Yang kedua, wa an yunqiya al-mahalla. Dan yang kedua adalah orang yang beristinja itu mestilah membersihkan ataupun menyucikan tempat keluar najis. Ataupun sebahagian sebut batu yang digunakan tu adalah mestilah membersihkan ataupun menyucikan tempat keluar najis, tempat yang kita nak istinja tu lah. Yang ketiga, wa an la yajiffa an-najisu. Yang ketiga, najis yang ada di kawasan kemaluan itu tidak kering lagi. Ini syarat yang seterusnya. Syarat yang pertama tadi mestilah dengan 3 ketul batu. Yang keduanya mestilah bersih kawasan tu. Yang ketiganya mestilah mestilah belum lagi kering najis di kawasan kemaluan. Yang keempat, alla yantaqil wala yantaqil. Yang keempat, najis tersebut tidak lagi berpindah dari tempat asal dia ke tempat yang lain. Yang seterusnya, yang kelima, wala yatra'a alaihi akhar. Yang kelima, tidak muncul ataupun tidak datang ataupun tidak terkena, tidak datang sesuatu yang lain kena di tempat keluar najis tu. Tidak muncul sesuatu yang lain di atas najis tersebut. Maknanya tidak datang benda lain lah, kena di tempat najis tersebut. Itu yang kelima. Nanti kita akan tengok apa maksud dia. Baik. Yang keenam, wala yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Yang keenam, najis tadi tidak melepasi safhahnya dan hasyafahnya. Ataupun senang cerita, najis tadi tidak keluar daripada kawasan had dubur kalau buang air besar, dan tidak keluar daripada had zakar ataupun disebut sebagai kepala zakar. Hasyafah ni kepala zakar, dan kalau kata buang air kecil. Kita akan perincikan lepas ni. Wala yusibahu, yang seterusnya, yang ketujuh, wala yusibahu ma'un. Yang ketujuh adalah najis tersebut tidak terkena air. Tidak terkena air lagi, barulah kita boleh istinja guna batu. Kalau dah kena air, tak boleh lah, mestilah kita guna air. Baik. Yang ke-8, wa antakunal ahjaru tahirah. Yang seterusnya adalah batu-batu yang digunakan untuk istinja adalah suci daripada sebarang najis. Ini sekali lalu kita sebut ada 8 syarat yang disebut oleh pengarang kitab kita ni, Safinatin Najah. 8 syarat batu ataupun 8 syarat untuk dipastikan sahnya istinja kita tu. Maknanya istinja kita tu sah, dikira sebagai bersih, dan kita boleh laksanakan tanggungjawab. Selepas pada itulah kita boleh semayang, kita boleh start berwuduk, dan kita boleh semayang, kita boleh kita boleh tawaf, benda-benda yang memerlukan kepada wuduk. Kita bolehlah pegang mushaf dan sebagainya. Baik. Jadi hari ini kita bincang berkenaan dengan istinja. Sebelum pada kita masuk bincang berkenaan dengan syarat-syarat ni, kita kena tahu dululah apa dia istinja tu. Setengah-setengah orang bila sebut istinja ni macam-macam macam-macam fahaman yang dia ada. Sebab mungkinlah tidak pernah mengaji, ataupun mungkin mengaji sekerat, tidak cukup ilmu dia berkenaan dengan syarat-syarat istinja ni, menjadikan dia setengah-setengahnya bermudah-mudah dan setengah-setengahnya jadi berasa payah nak istinja ni. Istinja ni adalah kita izalatu al-khariji an-najisi al-mulawwithi min al-farji
anil farji. Disebut. Kita menghilangkan sesuatu yang keluar daripada kemaluan kita. Yang keluar itu adalah najis yang mulawwith. Mulawwith ni yang cair ataupun belender ataupun basah, senang cerita. Maknanya kita menghilangkan, istinja ni adalah apa dia? Kita menghilangkan sesuatu yang keluar daripada kemaluan kita yang najis dan juga yang basah. Sama ada dengan batu ataupun dengan air. Bil hajari atau bil ma'i. Maknanya istinja ni adalah kita menghilangkan najis. Senang cerita bahasa kita duk kata ke anak-anak kan. Mana basuh kencing, basuh berak, tu kita panggil istinja lah tu. Istinja ni bukan apa dia? Istinja ni bukan basuh kulit haiwan tu. Ataupun istinja ni macam-macam lain lagi lah. Makna kefahaman orang-orang bila dengar istinja ni, mana tidak faham dengan tepat. Jadi pada hari ini kita faham istinja ni adalah kita basuh kemaluan kita daripada perkara-perkara ataupun sesuatu yang keluar daripada dia, iaitu najis yang belender tadi tu. Itu ta'rif ataupun definisi yang disebut sebagai istinja, yang disebut dengan istinja. Jadi istinja ni sama ada dengan air ataupun dengan batu. Jadi yang kita nak bincang ni pada hari ini disebut di dalam ni adalah istinja menggunakan batu. Apa dia syarat-syarat dia? Jadi kita faham dulu istinja ni bukan dengan batu saja, tapi dengan air itu pun dipanggil sebagai istinja. Tapi istinja dengan air ni benda yang biasa. Disebut di dalam ni mula-mula dulu kepada kita istinja menggunakan batu. Baik. Istinja ni afdalnya kita guna air berbanding guna batu. Ini dari segi keutamaan dia. Maknanya kita lebih utama, kalau kata ada air, lebih utama kita guna air dan guna berbanding batu. Tapi lebih afdal lagi adalah kita gunakan kedua-dua. Maknanya batu kita guna, air pun kita guna. Ini lebih afdal. Maknanya kita ambil batu, kita guna batu tu untuk istinja dulu. Lepas pada guna batu baru kita guna air. Yang ni yang lebih afdal, yang lebih dapat pahala lah, senang cerita. Jadi batu tu syarat-syarat dia nak istinja dengan batu, ini kita akan belajar. Dan lepas pada tu kita guna air, itu lebih afdal. Kalau kata tak ada air, kita boleh juga guna batu. Kita tengok pula apa maksud batu, apa makna, apa yang dikehendaki dengan batu kat sini. Jadi itu dari segi keutamaan. Jadi biasa kita guna air. Bila kita guna air, itu dah dikira kita ambil perkara yang lebih afdal lah berbanding dengan kita guna batu. Itu satu. Kebiasaan kita guna air ni menjadikan kita jadi berasa payah bila kita nak istinja dengan batu. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu, sebenarnya istinja dengan batu ni dia memudahkan kita. Dia tidak jadi kita ni payah. Contoh. Dalam kapal terbang air habis. Contoh. Duduk atas kapal terbang air habis. Sakit perut nak buang air, kan? Ataupun pundi kencing dah penuh dah sebab tersejuk atas kapal terbang, contohnya, kan? Jadi naklah buang air kecil ataupun nak buang air besar, terpaksa juga buang, kita buang. Tapi dengan sebab tak ada air, kita jadi berasa payah nak buat amal ibadah. Sedangkan fiqh ajar kepada kita, Islam ajar kepada kita macam mana sekiranya tak ada air, kita boleh juga beristinja, iaitu menggunakan batu. Batu ustaz, tak ada batu macam mana? Tak ada batu, ada perkara-perkara lain yang hukumnya sama dengan hukum batu. Jadi kita akan tengok lepas ni yang dimaksudkan dengan batu di sisi syarak ni. Jadi dalam keadaan macam tu, setengah-setengah orang berasa payah. Sebab dia jadi macam tak boleh nak buat amal ibadah. Sebab dia tidak sempurna istinja dia. Sebab biasa sangat guna air. Jadi bila belajar berkenaan dengan benda ni, kita akan nampak kehidupan kita sebenarnya lebih mudah lagi berbanding dengan perkara yang kita memang dah rasa mudah dah. Ada sebahagian orang, itu yang dia rasa payah. Ada sebahagian orang pula, dia berasa mudah pula. Terlalu bermudah-mudah pun jadi tidak sah pula. Sebab istinja dengan batu ni ada syarat-syarat dia. Itu contohlah kita buat keadaan ataupun situasi yang menjadikan kita mungkin berhadapan dengan dia, dan kalau kata kita belajar, ianya akan jadi mudahlah kepada kita, walaupun tak ada air untuk kita beristinja. Itu dari segi apa dia,
keutamaan. Maknanya kita sebut tadi keutamaannya yang paling tinggi sekali, yang paling utama ataupun yang paling afdal sekali, kita guna kedua-dua. Guna batu pun kita guna, air pun kita guna. Dengan syarat guna batu dulu dengan ikut tertib dan syarat dia. Lepas pada tu kita guna air. Kalau tak ada batu, afdalnya bukan tak ada batu. Maknanya kalau pilih antara batu dengan air, afdalnya kita guna air kalau nak pilih salah satu. Kalau tak nak guna air, boleh juga guna batu saja. Bukan kata bila ada air tak boleh guna batu. Tidak. Maknanya kalau ada air pun masih lagi batu boleh diguna. Tapi afdalnya kita guna air. Sebab air ni adalah sifat dia menghilangkan najis secara keseluruhan. Tetapi batu ni sifat dia menghilangkan najis tapi tidak menghilangkan kesan najis. Gitu. Jadi dia panggil itulah bezanya. Maknanya batu ni dia menghilangkan najis tu ain saja, tapi mungkin meninggalkan kesan lagi. Tapi air ni akan menghilangkan keseluruhan najis daripada tempat kita nak istinja tu. Baik, itu beza antara batu dan air. Hukum pula, berkenaan dengan hukum istinja. Istinja ni sebenarnya kita wajib istinja, tapi ala tarakhi dia panggil. Wajib istinja tapi bukan wajib istinja segera. Kita wajib istinja bila nak sampai waktu solat. Bila nak sampai waktu solat ataupun sampai kepada kewajipan-kewajipan kepada kita yang memerlukan kita ni berada dalam keadaan suci. Pada waktu tu barulah wajib kepada kita untuk kita buat segera. Jadi kalau dalam keadaan kita tidak wajib untuk kita semayang lagi, tidak wajib sebenarnya kita beristinja, tapi sunatlah untuk kita buat dengan segera. Sebenarnya wajib tu untuk bila sampai kewajipan kita nak semayang contohnya, atau kewajipan kita nak tunaikan tawaf, ataupun kewajipan kita nak baca, nak pegang mushaf. Itu kewajipan-kewajipan yang memerlukan kita ada bersuci, dalam keadaan ada suci lah daripada hadas. Jadi wajib istinja kita tu bila? Bila sampai kewajipan kita nak semayang. Tapi lepas pada buang air, lepas pada qada hajat, lepas pada buang air kecil atau besar, sunat kepada kita istinja dengan segera. Sebagaimana kita sebut tadi, sama ada dengan batu ataupun dengan air ataupun dengan kedua-duanya sekali. Itu dari segi hukum. Wajib. Dan sunat istinja ni kalau kata yang keluar daripada kubul dan dubur kita tu, yang keluar daripada kemaluan kita tu adalah sesuatu yang tidak berair. Contohnya keluar sesuatu yang keras, memang tak ada langsung air, kering. Keluar dia tak ada lendir. Jadi sunat saja kepada kita untuk basuh. Ini hukum-hukum dia kita bincang. Yang tadi wajib, kita tahu yang wajib ni bila? Yang wajib tu bila keluar najis lah. Yang keluar tu najis, yang keluar tu berlendir, itu wajib kita basuh, kita istinja. Sunat kita istinja kalau kata yang keluar daripada kubul atau dubur kita tu keras, tak ada kering, tidak berair. Makruh kita basuh kalau yang keluar tu sekadar angin. Yang angin ni kita panggil kentut lah. Kalau kentut tu jadi makruh kepada kita untuk kita basuh. Sebab dia jadi tak ada faedah. Dia jadi, kalau basuh tu maksudnya kita mensia-siakan air yang kita ada. Jadi kentut ni tak perlu basuh pun. Baik, itu hukum yang ketiga, makruh. Yang keempat, harus. Harus kalau kata kita basuh, sekiranya ada peluh. Sebagaimana disebut di dalam Nailur Rajak ni. Wal ibahatu minal araqi. Kita harus untuk kita basuh sekiranya ada peluh. Peluh tu menjadikan tempat tu basah. Jadi harus. Wal hurmah, dan ada juga hukum haram untuk kita basuh. Disebut kat sini ka'an yakuna bimaghsubin. So umpama kita basuh tu menggunakan air yang kita rampas, hak milik orang lain, ataupun batu ataupun benda-benda yang sama hukum dengan batu, boleh guna untuk istinja, tapi kita guna untuk istinja dan benda tu adalah hak orang lain. Contohnya.
itu jadi haram. Dia ada perbincangan pula lah, ni dipanggil haram li ghairihi, bukan haram li zatihi dak. Jadi itu ada beberapa hukum ataupun kelima-lima hukum tu ada dalam bab istinja. Cuma yang paling penting yang kita nak faham, istinja ni wajib kepada kita ketika mana kita nak semayang. Bukan wajib tu segera sekarang ni ataupun lepas pada kita keluar qada hajat ataupun lepas pada kita buang air kecil ataupun buang air besar. Jadi selepas pada buang air kecil ataupun air besar, ianya adalah sunat. Baik, itu dari segi hukum. Baik, kita masuk kepada apa yang disebut oleh tuan pengarang kitab kita. Syarat-syarat sah bersuci menggunakan batu. Ada 8. Yang kita sebut tadi, definisi ataupun ta'rif. Istinja dalam bahasa Arab ni ataupun dalam kitab fiqh disebut dengan beberapa istilah. Satunya digunakan istinja sebagaimana yang kita biasa dengar. Ada lagi digunakan sebagai istijmar. Istijmar ni maksudnya guna batu. Dan ada juga disebut sebagai al-istitab. Istitab ni maknanya nak pastikan diri kita ni bersih dan suci dan wangi. Itu maksud istitab. Jadi istinja dalam bahasa Arab ni maksudnya kita potong, buang. Seolah-olah kita buang daripada diri kita ni perkara yang boleh memudaratkan kita. Ialah najis, mudaratkan kita lah kan. Kadang bawa kepada benda yang tak sihat, menjadikan diri kita busuk dan sebagainya. Kita buang. Itu dari segi bahasanya. Al-qat'u, buang istinja ni. Dari segi definisinya sebagaimana yang saya telah sebut tadi, ta'rifnya, dan dari sudut syaraknya saya dah sebut tadi. Apa dia? Izalatu al-kharijin najisi al-mulawwithi minal farji anil farji bihajarin au ma'in. Kita hilangkan sesuatu yang keluar daripada tubuh badan kita melalui kemaluan. Yang keluar tu adalah najis yang berlendir. Kita hilangkan tu menggunakan air ataupun batu. Dan dari segi hukum dia kita sebut tadi, dan dari segi afdaliyah dia, dari segi yang utama yang mana lebih aula kita guna, yang mana lebih afdal, air saja ke, batu saja ke. Kita sebut tadi sebagaimana tertib, air dan batu sekali, kedua-duanya tu lebih afdal. Dan yang keduanya kalau tak ada batu, afdal guna air, dan selepas pada tu batu. Tertib yang paling bawah. Dalam bab batu ni disebut kat sini ada 8 syarat. Sahnya istinja menggunakan batu. Syarat yang pertama adalah sebelum tu, batu ni apa dia yang dimaksudkan dengan batu? Batu ni dari segi bahasanya kita faham batu yang seketul tu lah. Itu yang dipanggil sebagai batu. Tapi dalam bab istinja, dalam hukum fiqh ini, dari segi syaraknya, bila disebut batu, yang dimaksudkan bukan seketul batu yang kita faham, batu betul-betul biji batu tu. Itu pun termasuk, tapi yang dimaksudkan jelasnya adalah batu itu dan perkara yang seumpama batu yang boleh menghilangkan najis. Yang disebut dalam kitab fiqh sebagai kullu jamidin tahirin qali'in ghairi muhtaramin. Dia ada 4 perkara yang boleh dikira sesuatu itu sama hukumnya dengan batu, baru yang membolehkan kita guna perkara itu untuk beristinja. Satunya adalah jamidin, sesuatu perkara, sesuatu benda yang jamid, yang pejal. Yang lawan kepada pejal ni benda cecair lah. Benda cecair. Jadi tidak boleh guna benda-benda yang cair ataupun benda-benda yang cair lah. Maknanya asalkan benda tu pejal, tu syarat yang pertama yang kita boleh guna. Yang keduanya adalah tahir. Mestilah perkara tu ataupun benda yang kita nak guna istinja untuk istinja tu suci, bersih. Yang kedua, maknanya tidak boleh gunakan najis untuk istinja, tidak boleh. Sekalipun najis tu keras. Jadi mestilah perkara tu pejal dan keras. Mestilah perkara tu, benda tu tahir, suci, bersih. Yang ketiganya, syarat yang ketiga yang menjadikan sesuatu perkara tu mengambil hukum batu ataupun sama dengan batu yang membolehkan kita istinja adalah ianya mesti qali'. Disebut qali' ni benda kesat. Dia bukan benda yang licin. Benda yang kesat ni biasanya disebut batu tu sebab batu tu ada kesemua sifat-sifat ni. Sebab tu digunakan batu. Disebut batu dulu.
Dan Rasulullah SAW dalam hadis pun memang Rasulullah sebut batu. Jadi itu yang ketiga. Yang ketiga mestilah apa dia tadi, kesat. Mestilah permukaan dia kesat yang boleh menghilangkan najis. Kalau permukaan licin, sebagaimana lantai tile kita ni kan, mozaik ni, tu dipanggil itu licin. Licin kita tidak boleh gunalah. Apa dia lagi? Contohnya yang tidak kesat ni. Kayu pun mungkin juga. Kalau dalam kitab-kitab sebut contohnya buluh. Buluh tu adalah benda yang pejal dan benda yang bersih. Akan tetapi dia tidak kesat. Permukaan dia licin, menjadikan dia tidak boleh nak guna untuk istinja. Kita pun payah sikitlah nak bayang istinja guna buluh ni. Kalau kata tidak muka licin pun kan. Baik batu lagi lah banding buluh tu. Cuma kita nak sebut dari segi hukum. Baik, itu yang ketiga. Pertamanya tadi pejal, jamid. Yang keduanya mestilah tahir, mestilah bersih, tidak najis. Yang ketiga ataupun tidak mutanajis. Yang ketiganya adalah qali', mestilah kesat, tidak licin. Yang seterusnya ghairu muhtaram, bukan perkara yang dihormati. Contohnya apa dia? Perkara yang dihormati ni makanan, jadi tidak boleh guna untuk istinja. Perkara yang dihormati makanan tu termasuklah juga makanan jin, iaitu tulang-tulang. Itu tidak boleh juga untuk diguna sebagai untuk beristinja. Satu lagi apa dia? Batu-batu daripada binaan masjid contohnya. Itu juga dikira sebagai perkara yang ada kehormatan, tidak boleh guna untuk istinja. Apa dia lagi? Contoh-contoh yang disebut, kertas-kertas yang ada tulisan-tulisan ilmu di dalam tu, sama ada ilmu agama ataupun ilmu yang bermanfaat, ilmu perubatan ke, ilmu kejuruteraan ke, ilmu matematik ke, bahasa Melayu ke, dalam bahasa kita sekarang ni kan, dalam pendidikan kita sekarang ni, kita belajar bahasa Melayu, kita belajar matematik, belajar fizik, kimia, bio, semua tu, kesemuanya tu adalah ilmu yang bermanfaat. Kalau kata ada kertas-kertas yang keras, kertas ni maksudnya jamid lah, benda yang pejal kan, dia bukan cecair dan dia bersih dan dia kesat kertas ni, dan seterusnya tidak boleh diguna tadi dengan sebab apa? Dengan sebab di kertas tu tertulis perkara yang bermanfaat. Jadi tidak boleh diguna untuk istinja. Jadi untuk istinja dia mesti ada 4 perkara ni. Pertama tadi dia pejal, yang keduanya dia mesti bersih, yang ketiganya dia mesti kesat, yang keempatnya bukanlah perkara-perkara yang dihormati. Jadi cukup 4 perkara ni kita tengok. Kalau kita pergi ke tandas-tandas, mungkin biasanya kita jumpa dah tisu tu, dia termasuk di dalam perkara yang boleh kita guna untuk istinja. Sebab apa? Sebab dia cukup syarat keempat-empat ni. Itu kita kata bila kita faham, dia jadi mudah kepada kita untuk kita nak amalkan Islam ni. Kalau kata tak ada air, ada tisu pada waktu tu. Kita kadang-kadang bila tidak belajar berkenaan istinja, kita berasa tidak cukup. Tidak cukup tu mungkin dengan sebab kita tidak biasa kan. Tidak cukup tu mungkin kita berasa tidak selesa. Itu lain cerita lah tu. Cuma kita nak sebut dari segi hukumnya dah mencukupi kalau kata kita menggunakan tisu tadi tu dengan cukup syarat-syarat yang akan disebutkan nanti. Maknanya sah dah istinja kita boleh dah lepas pada tu untuk menunaikan ibadah. Kalau tak ada air, kita boleh dah tayamum, kita boleh terus dah semayang. Jadi tidak perlu nak tunggu ada air lah. Maknanya tisu tu pun dah mencukupi. Inilah perkara yang saya rasa boleh lagi memudahkan kita kalau kata kita faham untuk beramal. Baik. Itu yang dimaksudkan dengan batu. Jadi bila disebut batu dalam bab istinja ni, dia bukanlah yang dimaksudkan batu, seketul batu tu semata-mata. Seketul batu tu juga termasuk, dan yang termasuk juga yang dimaksudkan dengan batu itu adalah perkara-perkara yang sama hukumnya dengan batu, yang mana padanya ada 4 syarat tadi. Kita ulang balik. Kalau dalam bahasa Arab, kullu jamidin tahirin qali'in ghairi muhtaramin. 4, iaitu benda yang pejal, bukan cecair, benda yang bersih, bukan najis ataupun yang tidak melekat pada dia najis. Yang ketiga adalah yang kesat, yang bukan licin, yang tidak licin. Yang keempat adalah apa dia tadi? Yang bukan benda yang dihormati. Maknanya kalau benda-benda yang dihormati ada penghormatan pada dia, macam kita sebut tadi makanan, sama ada makanan jin atau makanan manusia.
ataupun batu binaan masjid, ataupun kertas-kertas yang tertulis pada dia tu, ataupun kalau kata tidak kertas pun, maknanya pada papan-papan ataupun kayu-kayu yang tertulis benda-benda yang bermanfaat, itu kita tidak boleh guna. Tidak sah jadi istinja. Baik. Itu yang dimaksudkan dengan batu. Dan perkara-perkara yang sama hukumnya dengan batu. Baik. Jadi bila kita faham apa yang dimaksudkan dengan batu tadi, kita masuklah pula kepada syarat-syarat dia. Syarat-syarat nak gunakan batu ataupun perkara yang kita sebut yang cukup, apa dia syarat? Cukup 4 syarat tadi tu, yang menjadikan dia sama hukumnya dengan batu, yang membolehkan kita guna untuk istinja. Baik, yang pertama istinja adalah dengan menggunakan 3 ketul batu. An yakuna bi salasati ahjarin. Dia mestilah menggunakan tiga ketul batu. Jadi 3 ketul batu di sini bukanlah dipanggil qaid. Bukan disyaratkan dengan 3 ketul batu. Disebut di sini 3 ketul batu. 3 ketul batu yang dimaksudkan bukan dengan 3 ketul batu, akan tetapi 3 kali sapuan. Salas masahat dipanggil. Kita boleh gunakan untuk kita sapu 3 kali. Sebab yang wajibnya kita kena sapu, kalau istinja dengan menggunakan batu ataupun perkara yang sama hukum dengan batu tadi, kita mesti buat 3 kali sapu. Itu yang wajib. Tidak boleh kurang daripada 3 kali. Walaupun kita berasa sekali sapu tu dah bersih dah, masih lagi tetap kita kena sempurnakan sehingga 3 kali. Jadi yang dimaksudkan dengan 3 biji batu tu bukan 3 biji batu, tapi 3 kali sapu. Itu yang pertama kena faham. Jadi bila kita sebut 3 kali sapu, jadi kalau kita ada seketul batu, tapi seketul batu tu ada 3 bahagian yang berlainan, yang kita boleh guna setiap satu bahagian tu untuk sekali sapu, itu pun dah sah jadi istinja kita. Maknanya 3 biji kita susun 3 biji batu kita boleh guna. Satu biji batu tu kita guna untuk sekali sapu. Jadi 3 kali sapulah 3 biji batu. Yang keduanya, kita boleh guna 1 biji batu yang ada 3 bahagian ataupun disebut sebagai 3 bucu, yang mana setiap bucu tu ataupun setiap bahagian tu kita guna untuk sekali sapu. Sapu satu bahagian ni, lepas tu ambil bahagian lain pula sapu, dan bahagian lain pula sapu. Jadi satu biji batu dengan ada 3 bucu ataupun 3 bahagian tu pun kita boleh guna untuk istinja. Ataupun satu batu ataupun perkara yang sama hukumnya dengan batu yang ada di tangan kita, kita ada satu bahagian je. Dia tidak ada 3 bahagian, ada satu bahagian. Kita guna sapu sekali, kita basuh pula, keringkan pula, dan kita sapu lagi sekali, basuh pula batu tu, keringkan, dan boleh guna pula sekali lagi. Jadi seolah-olah dalam kitab-kitab fiqh ni, saya sebut secara turutannya, seolah-olah itulah yang dimaksudkan dengan 3 biji batu. 3 biji batu ni bukan 3 biji batu tu saja, tapi yang dimaksudkan dengan 3 biji batu tu, kita kena buat 3 kali sapu. 3 kali sapu tu boleh berlaku dengan 3 biji batu, iaitu 1 biji batu untuk sekali sapu, ataupun 1 biji batu dengan 3 bahagian yang berlainan yang ada. Satu bahagian tu untuk sekali sapu, ataupun 1 biji batu yang ada 1 bahagian saja yang kita boleh guna untuk sapu, tapi lepas kita sapu sekali, kita basuh, kering. Kita sapu sekali, kita basuh, kering. Sapu sekali, kita basuh, kering. Yang ketiga ni payah sikit lah. Kadang-kadang kita nak tunggu kering batu tu, najis tu kering dulu. Jadi tak sah dah. Lepas pada tu, kan, dah halang-halang ada air tu, kita guna je lah. Guna je lah air. Nak sebut apa tadi? Jadi itulah makna yang dimaksudkan dengan 3 kali ataupun 3 biji batu. Yang tadi kita nak faham apa dia batu. Kat sini ni mungkin pening sikitlah kalau yang biasa, kalau yang jarang biasa ataupun yang baru dengar. Yang dimaksudkan batu tadi, bila saya sebut batu ataupun disebut batu dalam bab istinja ni, dia bukan semata-mata seketul batu.
Seketul batu tu termasuk. Yang lain juga perkara-perkara atau benda yang sama hukum dengan batu yang cukup 4 syarat tadi. Baik, itu bab batu. Disebut 3 ketul batu. Bukan 3 ketul batu tu 3 biji batu. 3 biji batu itu termasuk, tapi yang termasuk juga adalah yang dimaksudkan dengan 3 biji batu adalah 3 kali sapu. 3 kali sapu ni kena faham. 3 kali sapu ni kita wajib buat 3 kali sapu. Kalau kurang daripada 3 kali, tak sah istinja tu. Tidak sah istinja. Mesti 3 kali ataupun walaupun dah rasa sempurna dengan sekali sapu atau 2 kali sapu, mesti sempurna juga sehingga ke 3 kali sapu. Jadi yang dikehendaki dengan 3 biji batu tu 3 kali sapu walaupun dengan seketul batu. Sama ada seketul batu tu ada 3 bahagian, kita boleh guna setiap bahagian tu untuk sekali sapu, ataupun seketul batu tu ada satu bahagian saja tapi kita boleh bersihkan batu tu untuk kita guna kali kedua, dan juga bersih pula kali kedua tu untuk kita gunakan kali ketiga. Sebab apa kita bincang sampai tahap sedetail tu? Walaupun benda ni jauh daripada kita kan, sebab kita biasa guna air terus. Istinja dengan batu ni pun kita tidak guna sebab kita biasa guna air. Ada tempat-tempat, sebahagian tempat yang memang beramal sebagaimana yang dipandu oleh para ulama kita. Sebagai contoh yang saya dengar daripada para asatizah hafizahumullah yang mengajar kitab Nailul Rajak ni lah. Saya dengar daripada Ustaz Syauqi Ismail, yang mana saya belajar kitab Nailul Rajak ni daripada dia, dan juga daripada Ustaz Ahmad Fuad Amran, hafizahumullah radhiyallahu anhuma. Di Yaman, biasanya tempat-tempat pengajian, kalau tak silap mungkin di Ribat lah, Hadramaut ataupun di ribat-ribat yang lain, nak beramal sebagaimana yang dipandu oleh para ulama ni, dalam bilik air tu walaupun ada air tapi ada juga seketul batu kat situ. Maknanya batu tu, maknanya kita boleh guna ketiga-tiga bahagian. Selepas pada guna batu tu untuk istinja, guna air pula untuk istinja. Sebab afdalnya kita guna kedua-dua sebagaimana kita sebut tadi, kan. Jadi lepas pada batu tu diguna, dibasuh pula, bersih, dan batu tu akan jadi bersih sempurna, kering. Lepas pada tu mungkin orang lain pula boleh guna batu tu. Jadi dengan sebab nak beramal sebagaimana yang dipandu oleh para ulama kita melalui kitab fiqh ni, nak beramal dengan apa yang Rasulullah SAW ajar kepada kita, yang dipandu oleh para ulama melalui kitab-kitab fiqh mereka ni. Jadi sampai tahap tu pengamalan yang dilakukan di Yaman tadi. Jadi kita bincang bab batu tadi tu bukan benda pelik lah. Ada yang beramal macam tu. Jadi kita pun bila tahu ni, tidaklah kita berasa sempit sangat bila ada air baru kita nak beristinja ataupun nak basuh kencing berak kita tu. Dah suntuk kita nak kita nak tunaikan kewajipan semayang, kita nak tawaf dan sebagainya, air tak ada contohnya kan. Maknanya kita tak ada batu, kita sekarang ni ada tisu. Tisu tu mengambil hukum batu. Dia jadi sah istinja kita dengan syarat sebagaimana yang kita sebut tadi tu. Mesti 3 kali sapu lah. Ada 3 helai tisu contohnya. Sekali sapu, buang. 2 kali sapu, buang. 3 kali sapu, buang. Kalau tak cukup lagi, kena buat lagi, sapu lagi. Sampailah sempurna sapu tu. Sampai hilang. Sampai bersih. Baik. Baik. Mestilah dengan 3 ketul batu. Yang dimaksud dengan 3 ketul batu tadi kita perincikan dah. Baik. Wa an yunqiya al-mahallu. Yang keduanya mestilah tempat keluarnya najis tu bersih. Tempat keluar najis ni di mana? Di tempat kemaluan kita lah, sama ada kubul ataupun dubur. Kubul ni yang bahagian depan, dubur ni yang bahagian belakang. Kubul ni untuk buang air kecil biasanya, yang dubur ni untuk buang air besar. Dia ada had dia. Dia ada ahad. Bab had ni kalau disebut dalam kitab-kitab fiqh, maknanya kena bersihkan tu. Bab had tadi kita akan bincang lepas pada ni sampai di tempat dia. Baik. Wa an yunqiya al-mahal. Seseorang yang beristinja itu mestilah dia bersihkan tempat tu. Maknanya tempat tu pastikan bersih. Maknanya hak tempat tu kita kena lepas pada ni akan disebut. Tapi di sini bersih tu bersih macam mana?
Sebab kita sebut dah tadi, dia beza bersih ataupun istinja guna air berbanding dengan batu yang kita tengah bincang ni. Jadi kalau guna air, hilang tu mesti hilang semua. Hilang ain najis, hilang bau dan juga hilang rasa, kan. Hilang ain dan juga hilang kesan dia. Kesan tu biasanya disebut sama ada warna dia ataupun bau. Bukan rasa, warna ataupun bau. Ini apa dia yang dimaksudkan dengan kesan tu dua, sama ada warna ataupun bau. Jadi kalau guna air mesti buang ain dia. Ain tu zat najis tu lah. Zat najis tu tak ada. Yang seterusnya warna dia tak ada, hilang, dan juga bau dia hilang. Itu yang dimaksudkan dengan itu apa dia kesan kalau kata kita gunakan air. Itu hak dia. Itu maksudnya bersih kalau guna air. Kalau guna batu, kita wajib untuk menghilangkan air dia. Menghilangkan air tu maksudnya zat tu. Kalau kata air kencing tu tidak nampak dah kesan air kencing, tidak nampak dah basah air kencing tu. Ataupun kalau kata najis yang keluar daripada dubur tu dah hilang lah, maknanya apa dia ain dia tu. Maknanya kita tidak rasa lagi ada dah zat dia tu. Maknanya batang tubuh dia tu. Tu dipanggil ain. Tapi kalau masih lagi ada warna, masih lagi ada bau, itu dimaafkan dalam bab istinja ni. Mana dah dikira bersih dah. Maknanya istinja guna batu ni, maknanya tidak disyaratkan untuk hilangkan sekali dengan kesan-kesan dia. Sekadar maknanya dah hilang ain dia, walaupun masih lagi ada kekal ain dia tu hilang dah, tapi masih lagi ada, kita kata, warna. Mungkin warna tu yang tak ada sekali dengan ain dah lah, yang payah dah nak hilang. Ataupun masih lagi ada bau, itu dimaafkan ataupun dikira sah dah istinja kita dengan batu. Baik. Maknanya kita buang tu ain tu sehinggalah apa dia tidak boleh lagi dah dihilangkan dengan batu ataupun benda yang sama hukum dengan batu ataupun dengan tisu lah, kita kata tadi kan. Mana kita buang tu sampai tahap tidak bolehlah yang kekal tu, kesan yang kekal tu sudah tidak boleh dibuang ataupun dihilangkan dengan batu atau tisu tadi. Kat situ dikira sah dah. Maknanya yang tinggal itu hanyalah perkara ataupun kesan yang hanya boleh dihilangkan dengan air saja. Itu dah dikira sah dah. Jadi boleh ke semayang macam tu, Ustaz? Jadi bolehlah. Boleh dah semayang ataupun boleh dah kita beribadah. Boleh ambil air semayang, boleh semayang dah. Walaupun ada air, kita sekadar nak guna batu saja, nak guna tisu saja untuk istinja, boleh dah sebenarnya untuk kita pergi apa dia beribadah, tunaikan semayang. Kita dah dikira sebagai bersih dah, suci dah daripada najis, suci dah daripada hadas, suci daripada najis lah. Hadas ni kena ambil air semayang kan. Baik, itu maksudnya, itu beza apa dia bersih dengan batu dan juga dengan air. Nampak tak tu? Beza dia kat mana? Kalau air ni dihilangkan semua, ain najis tu hilang, dengan kesan-kesan pun hilang. Kesan tu mungkin dengan warna ataupun dengan bau. Kalau kata dengan batu ni, dihilangkan ain saja tapi tidak kesan dia. Mungkin tertinggal lagi warna yang dah payah dah nak hilangkan dengan batu tadi. Dan juga mungkin ada lagi bau yang payah nak hilang dengan semata-mata kita istinja dengan batu. Jadi dua perkara tu, warna ataupun ataupun bau yang hanya boleh hilang menggunakan air, dia jadi sah dah kita untuk guna beribadah sekalipun benda tu tidak hilang kalau kata kita istinja dengan batu. Itu maksudnya bersih kawasan keluar najis tu, ataupun kubul dan dubur kita tu, ataupun kemaluan. Yang ketiga, wa alla yajifan najis, ataupun syarat yang ketiga untuk kita beristinja dengan batu ni adalah najis tu yang ada di kemaluan tu tidak kering lagi. Kalau kata dia dah kering, wajib kita guna air untuk bersihkan. Jadi kalau tidak kering lagi, bolehlah kita guna batu. Sama ada kering tu kering sebahagian, basah sebahagian ke, ataupun kering semuanya ke. Jadi wajib kita guna
air dah pada waktu tu. Ini biasanya kalau dah lama lah. Kalau dah lama sangat dia jadi kering. Bila jadi kering tu wajib kita guna air dah kalau nak istinja lepas pada tu. Tidak boleh dah guna batu ataupun perkara yang hukumnya sama dengan batu. Tidak boleh lah. Jadi jangan bagi kering. Jadi syarat yang pertama tadi apa dia? Syarat yang pertama tu mesti guna 3 bahagian. 3 kali sapu. Senang cerita. Yang keduanya mesti bersih tempat tu. Macam mana bersih kita sebut dah tadi. Yang ketiga adalah mesti tempat tu tidak kering lagi. Kalau kata dah kering, mesti guna air dah. Tidak boleh guna batu. Baik. Kering tu apa yang dimaksudkan dengan kering? Kering tu bukan kering tu jadi keras. Kadang-kadang kering. Kering yang dimaksudkan ni, kering tu ukurannya tidak boleh dihilangkan dah dengan najis, dengan batu. Kalau masih lagi boleh dihilangkan, itu tidak dikira sebagai kering lah, walaupun kita zahir nampak kering, kan? Jadi kalau boleh dihilangkan, masih lagi boleh dihilangkan dengan batu ataupun benda yang sama hukum dengan batu, tisu contohnya, kan? Itu tidak dikira sebagai kering lagi. Jadi kering ni maknanya tidak boleh dihilangkan dah. Dari segi kebiasaannya itu dikira sebagai itu dah wajib kita gunakan air. Itu yang ketiga. Yang seterusnya wala yantaqil, maknanya tidak berpindah. Maknanya najis tu tidak berpindah lagi ke tempat lain. Maksudnya daripada tempat keluar tu dia tidak melepasi lagi hak tempat keluar najis tu. Kubur dan dubur kita tu. Haknya kita sebut teruslah. Haknya bagi orang lelaki adalah kepala zakar dia tu. Kalau kata dia berpindah dah daripada tempat keluar dia tu, lubang dia tu, menitik ke tempat lain, walaupun di dalam kawasan zakar, di dalam kawasan kepala zakar, mesti dah gunakan air. Ini sebagaimana yang disebut di dalam kitab lah. Dia berpindah tu maknanya dia menitik ke tempat lain, dah beralih ke tempat lain. Begitu juga kalau buang air besar, hak dia adalah kat mana? Hak dia adalah dia panggil sofhah. Sofhah ni tempat yang kalau kata kita berdiri dia tertutup, kalau kata kita duduk, dia terbuka. Itu dia panggil sofhah, tempat bertemu tu. Kalau tempat tu tidak bertemu, di luar kawasan tempat bertemu tu, itu tidak dipanggil sofhah. Itu dipanggil di luar dah kawasan sofhah. Kalau masih lagi dalam kawasan sofhah, maknanya kita boleh istinja. Tapi itu syarat lain yang kita nak sebut sekarang ni. Kalaulah najis tu keluar, dan dia keluar tu tidak berada di tempat dia, dan dia beralih, berpindah ataupun menitik. Menitik tu sama ada menitik di luar ataupun menitik tu di dalam kawasan yang sama, tapi maksudnya dia dah berpindah. Kita kena gunakan air. Ini syarat yang detail sikit lah yang disebut. Sebab dalam kitab Safinatul Najah ni dia senaraikan 8. Dalam kitab-kitab lain dia tidak sebut sedetail ataupun sebanyak ni. Dia sebut, kalau dalam Hasyiah Baijuri dia sebut dalam mungkin 3 ataupun 4 gitu je disebut. Tapi disebut 8 kat sini. Disebut kat sini tidak boleh berpindah. Maknanya najis yang keluar tu bukan sekadar keluar di kawasan dia, tapi berpindah ke tempat lain. Berpindah tu sama ada di luar kawasan ataupun berpindah di dalam kawasan yang sama, masih lagi tetap kena guna air. Kalau orang lelaki itulah, orang lelaki maknanya kemaluan dia tu, kepala zakar tu, kalau kata menitik di tempat lain, tidak dia sama ada di luar kepala zakar ataupun di kepala zakar, kena guna air. Kalau orang perempuan, kalau anak dara, zahir dia lah, maknanya keadaan dia duduk tu, zahir dia tu, zahir yang di luar, yang terzahir ketika mana dia duduk tu,
itu adalah kawasan ataupun hak dia. Kalau keluar daripada hak zahir dia tu, dia dah kira terkeluar lah, dah dikira berpindah. Kalau yang bukan anak dara, as-sayyib dia panggil, dia tidak masuk ke kawasan yang kawasan jima'. Kawasan jima', kawasan yang nak kawasan jima' lah, kawasan nak masuk zakar ketika mana berjima' tu. Itu kawasan di luar hak dipanggil. Jadi kalau kena kawasan tu ataupun kena kawasan yang masih lagi di dalam had, kalau dia berpindah tetap kena guna air. Cuma yang penting kita nak sebut sini itu pendetailan lah tu, pendetailan dia disebut dalam kitab-kitab. Cumanya kita nak faham, kalau kata najis tu dah berpindah daripada tempat yang sepatutnya dia keluar, kena gunakan air dah. Baik. Tu yang keempat. Yang seterusnya, wala yatra'a alaihi akharu. Tidak, yang keempat, najis tersebut tidak berpindah tempat dari tempat asal keluarnya. Yang keempat. Yang keempat tadi tidak berpindah tempat. Kita sebut menitis, kan? Yang kelima ni, la yatra'a alaihi akhar. Tidak datang ataupun tidak muncul sesuatu yang lain di atas najis yang ada di tempat keluar tu. Maksudnya kita nak istinja di kubur ataupun dubur, kita nak buat nak basuh kencing berak lah, senang cerita kan. Had basuh kencing berak kita sebut dah tadi. Dan kalau kata ada perkara luar yang kena di tempat tu, perkara luar tu sama ada najis juga ataupun yang kena kat situ tu yang tidak najis, yang bersih tapi dah kena kat situ, kan? Jadi mesti kita gunakan air dah lepas pada tu. Tidak boleh dah guna batu untuk istinja. Jadi syarat yang kelima ni, syaratnya tidak boleh kena benda lain daripada luar kena di tempat tu. Contohnya apa dia? Contohnya kita boleh sebut air lah, kan? Air itu sendiri. Kalau kata kita selepas pada kita buang air, qada hajat kita tu, kita nak istinja, terpercik air daripada luar, kena tempat tu. Jadi wajib dah kena air. Tapi air tu ada syarat, dia akan sebut lepas pada ni. Kalau benda lain lagi, kalau kata tidak air, cecair hak lain, contohnya minyak, contohnya kan. Contohlah, wallahualam macam mana boleh berlaku tu, letak tepi lah. Cuma kita nak sebut gambaran, nak sebut contoh kepada perincian kepada syarat yang disebut ni, tidak datang perkara yang lain, benda yang lain. Kalau dalam kitab-kitab sebut apa? Maknanya tidak bercampur dengan perkara luar selain daripada jinsihi. Maknanya ghairu jinsihi, maknanya bukan najis tu sendiri. Maknanya benda luar dah. Tapi selain daripada peluh. Peluh kebiasaannya dah ada kat situ dah. Kalau kata bercampur, peluh yang ada kat situ lah. Peluh yang ada kat tempat keluar najis kita tu. Kalau dah ada kat situ, itu tak ada masalah. Kita masih lagi boleh guna batu. Sebab peluh tu dia bukan dikira sebagai benda luar. Dia ada kat situ atau lain lah. Kalau kata peluh tu kita ambil, kita pergi renjis kat situ. Itu dah kena guna air dah. Sebab dikira sebagai benda luar. Jadi kalau kata benda luar tu, perkara-perkara atau benda-benda daripada luar tu terkena tempat kita nak istinja tu, sekalipun dah selesai istinja, walau ba'da istijmarihi ta'ayyana. Walaupun dah selepas istinja. Macam kita sebut tadi lah. Kalaulah tak perasan yang ni tadi. Baik, kita sebut yang ni dulu. Kalau perkara daripada luar tu kena tempat najis tu, wajib kita kena guna air dah. Perkara daripada luar tu sama ada ianya adalah basah,
seperti air ataupun kencing sendiri, ataupun perkara tu benda yang kering. Kering tu sama ada dianya najis ataupun benda tu bersih. Maknanya benda yang berair kena kat situ, jadi kotor. Jadi tidak boleh guna batu dah, kena guna air. Begitu juga kalau benda kering yang kena di situ, sama ada yang kering tu najis sendiri ataupun yang kering tu adalah benda yang bersih, bukan najis. Jadi kesemuanya kita kena guna air. Sekalipun dah selesai istinja, dalam kitab sebut, Nailul Rajak sebut, sekalipun dah selesai istinja. Sebab apa? Kalau dah selesai istinja, sesuatu kena kat situ menjadikan benda tu tidak bersih lah. Sebab kalau istinja dengan batu, dia tidak menghilangkan kesan keseluruhan kan. Dia masih lagi ada kesan tadi tu. Menjadikan tempat tu menjadikan tidak bersih. Jadi wajib dah kena guna air lepas pada tu. Baik. Yang seterusnya kita perhabislah sikit lagi. Yang seterusnya, yang keenam, wala yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Ini dia sebut, tidak pula najis yang keluar daripada kemaluan kita tu selepas pada kita qada hajat tu, najis tu tidak yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Maknanya tidak keluar daripada had hasyafah, kepala zakar kalau lelaki. Kalau anak dara tidak keluar, maknanya sampai zahir yang apa dia zahir kemaluan dia. Kalau kata apa dia kalau kata yang bukan anak dara, as-sayyib ni, dia tidak sampai tempat yang pintu masuk zakar tu. Tu disebut dalam kitab lah. Jadi itu had dia. Kalau kata buang air besar, had dia adalah tempat yang bertemu kalau kata kita berdiri, dan tempat yang terbuka kalau kata kita duduk. Itu had dia, mana ruang ataupun kawasan dia. Kalau terkeluar daripada tu, wajib dah kita guna air. Tadi berpindah, tadi kita sebut berpindah tu mungkin menetes lah. Yujawiza ni kita boleh bayang mungkin dalam keadaan dia meleleh keluar daripada had yang kita dah sebut tadi tu, wajib dah kita kena guna air. Tidak boleh dah guna batu. Jadi syarat untuk kita guna batu adalah najis yang keluar tu tidak keluar daripada had yang disebut tadi. Tidak keluar daripada kawasan dia. Kalau orang lelaki tidak meleleh keluar daripada kepala dia tu, lebih daripada kepala. Kalau kata apa dia buang air besar tadi tu, tidak keluar lebih daripada safhah atau apa dia, tempat bertemu tu. Kalau kata keluar daripada tempat kawasan yang bertemu tu, dah wajib guna air. Baik. Yang seterusnya, yang ketujuh, wala yusibahu ma'un. Maknanya tidak kena, yang ketujuh, tidak terkena air. Kalau kata dah terkena air, kita wajib kena guna air dah lah. Tidak boleh dah istinja dengan batu. Baik, itu yang ketujuh. Yang seterusnya, yang ke-8, wa alla takunal ahjaru tahiratan. Dan batu-batu yang digunakan untuk istinja adalah suci daripada sebarang najis. Ni syarat yang kita sebut dah tadi, termasuk dah 4 syarat yang apa dia hukum sesuatu yang nak dikira dia sama dengan batu untuk boleh istinja, dia mestilah bersih. Jadi tidak boleh digunakan najis walaupun dia keras, walaupun dia kesat, kasar, kesat, walaupun dia apa dia najis ni memang tidak dihormatilah, walaupun dia tidak dihormati. Jadi tidak boleh guna najis untuk menghilangkan apa dia najis ketika mana istinja, dalam bab istinja menggunakan batu ni. Jadi itulah 8 perkara yang kita bincang pada hari ini berkenaan dengan syarat-syarat sah kita istinja menggunakan batu. Jadi pendetailan tu sebagaimana yang saya sebut tadilah.
dalam kitab apa dia kitab yang ada di tangan kita yang jadi rujukan kita ni, terjemahan ni, disebut bahawa poin apa dia ada nota kaki dalam muka surat 13 tu, yang keempat dalam had ataupun kita sebut had hasyafah ataupun had safhah. Hasyafah ni kepala zakar, safhah ni adalah permukaan dubur yang bertemu kalau kata kita berdiri tu. Dia sebut had ni dalam bab ke-6, najis tidak melepasi safhahnya dan hasyafahnya. Safhah ni apa dia? Safhah ni iaitu bahagian papan punggung yang akan bertaut ataupun tertutup ketika seseorang berdiri. Itu maksudnya safhah. Hasyafah pula iaitu kepala zakar bagi orang lelaki. Itu had dia. Kalau kata meleleh keluar daripada kepala tu, daripada had kepala, dah kena guna air. Ataupun menitik. Menitik tadi sama ada keluar daripada kepala ataupun masih lagi dalam kepala, dalam kawasan kepala, tetap juga kena guna air. Adapun orang perempuan yang belum berkahwin disyaratkan agar air kencing tidak melepasi bahagian kemaluannya yang terzahir ketika dia duduk. Kalau kata orang perempuan yang belum berkahwin, dia duduk tu, itu kawasan zahir dia. Mana tidak terkeluar ke bahagian luar, tidak terkeluar melepasi bahagian kemaluannya yang terzahir. Jadi kalau terkeluar kena guna air dah lah. Baik. Manakala bagi wanita janda pula, janda ni maksudnya dah berkahwin lah, air kencingnya hendaklah tidak melepasi kawasan masuk kemaluan lelaki sewaktu berjima', sewaktu hubungan intim. Ini disebut di dalam Kasyifatus Saja. Jadi hak bagi orang perempuan yang dah berkahwin tadi adalah najis yang keluar ataupun air kencing yang keluar tu, kemaluan dia yang daripada kemaluan dia, mestilah tidak melepasi hingga masuk ke, tidak melepasi kawasan masuk kemaluan lelaki ketika mana berhubungan intim. Tu senang cerita. Payah sikit lah yang ni kan. Orang lelaki payah sikit nak ni. Jadi hak dia tu, nak bagi faham sungguh-sungguh, tidak boleh keluar daripada kawasan masuknya zakar ketika mana berjima'. Itu hak bagi orang yang dah berkahwin. Hak atau disebut dalam kitab ni janda. Itu pendetailan berkenaan dengan istinja menggunakan batu. Moga-moga ada manfaat untuk kita tambah ilmu kita dan bagi kita pencerahan agar amalan yang kita buat hari-hari menampakkan adanya kemudahan Islam ajar kepada kita, dan mudah-mudahan kita boleh beramal lah yang mana lebih afdal bagi kita, sebagaimana yang dipandu oleh para ulama kita di dalam kitab-kitab fiqh ni. Setakat tu pengajian pada hari ni. Maaf banyak kalau panjang lagi pada hari ni. Kita sambung pada minggu depan, masuk pada bab yang seterusnya. Segala yang baik daripada Allah Ta'ala, yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri. Maaf segala salah silap. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.